Assalamualaikum semua. Hari ni Abel akan tunjukkan cara buat seluar baju Melayu lelaki ya. Tempoh hari kita dah buat, sebelum ni kita dah buat baju Melayu cekak musang moden tanpa pesak, dan juga baju Melayu Johor leher bulat ya, yang tapi ada pesak lah. Sekarang kita nak buat seluar. Saya harap bila saya tunjukkan cara buat seluar ni kena faham dan cuba praktis ya, sebab dia seluar ni orang tak berapa suka buat sebab ada main tolak bahagi. Tapi kalau kita dah praktis, kita tahu formula dia, caranya mudah saja buat seluar. Buat seluar ni banyak cara ya. Kadang-kadang kita jumpa cikgu ni buat macam ni, jumpa cikgu ni buat macam ni. Tapi yang ini yang biasa saya buat, hasilnya alhamdulillah lah. Okey. Saiz yang saya nak buat ni lebih kurang saiz XL lah, macam baju Melayu sebelum ni ya. Yang ini adalah padanan dia, seluar dia. Okey. Labuh dia 41, labuh seluar 41, tolak satu suku. Satu suku ni adalah band pinggang ya. Kadang-kadang dia orang ambil 1,5, tapi saya ambil satu suku. Pinggang dia 40, bagi 4, 10. Yang ini saya buat pinggang hadapan keras, belakang getah. Kemudian cawat dia 29 keseluruhan ya, depan belakang. Tapi bila kita dah bagi 2 jadi 14,5. 14,5 kita kena tolak 3 inci, dia akan jadi 11,5. Punggung dia ketat 45, bahagi 4, 11 suku. Pergelangan kaki saya ambil 19 inci, tolak 1, 18, bagi 2 jadi 9. Lutut 22 22 tu nanti kita tolakkan dengan 1, jadi 21, bagi 2 dapat 10,5. Ini untuk bahagian hadapan ya. Labuh 41, kita buat garisan lurus dulu. Kena tolak satu suku Maknanya kalau tolak satu suku tu, kita dah tolak siap-siap daripada atas. Kita tak start daripada sini ambil 41, tapi kita dah tolak siap-siap 41. Satu suku kita ambil badan ujung ni, kat ujung ni satu suku. Untuk band dia, lepas tu kita tarik, dapatkan terus 41 kat sini. Bila kita nak buat garisan melintang, kita nak dapat segi yang tepat, garisan ni kita kenakan ya. Macam ni, kemudian kita garis. Cawat dia 29 bagi 2, 14,5. Kita kena tolak 3 inci, jadi 11,5. Jadi kita turunkan daripada atas ke bawah 11,5. Kita buat garisan daripada ukuran cawat ni ke kaki 28 tu kita lipat 2 macam ni, 14 ya. 14 kita naikkan 2 inci, 1, 2 kat sini. Naikkan 2 inci daripada bagi 2 ya. Mula kita dapat kat sini, daripada sini kita naikkan 2 inci. Ini garisan lutut. Kan kita dah dapat pinggang kita belum ada buat kiraan, cuma kita buat garisan lurus saja. Pinggang, cawat, lutut dan bawah kaki ya. Kaki. Okey. Kita selesaikan bahagian atas dulu. Untuk bahagian punggung ini ya, punggung 45 bagi 4 dapat 11 suku. Punggung dia sama kita buat garisan lurus nanti. Punggung 45 bagi 4 dapat 11 suku di sini ya, 11 suku di sini. Kemudian kelonggaran punggung 3/4. Kalau 11 1/4 kat sini, kita tambah 3/4, dia dapat
12. 11 suku campur 3 suku adalah 12. Kat sini adalah saiz punggung kita yang dah dibagi kelonggaran. Kita buat garisan lurus ke bawah. 12 ya. Okey. Untuk dapatkan kelengkang, dia punya cawat tu kita dapat 11.5. Kemudian dekat ni kita tambah 1 inci setengah daripada kelonggaran ni. Ni titik ni ya. Kita tambah 1.5. 1.5 kat sini. 1/2. Kemudian kita naikkan 2.5 kat sini. Kemudian sebelah atas ni kita masukkan suku inci ya. Sebab apa kita masukkan suku inci? Kita nak seluar tu tak nak menggelembung. Kita sentuh poin ni, poin yang kita masukkan suku inci dengan yang kita naikkan 2.5 ni tadi kat sini. Kita buat macam ni, buat garisan lurus. Kemudian gunakan pembaris L. Kita buat belok macam ni. Okey. Itu bahagian hadapan. Lutut kita yang saya dah ukur 22. 22 tolak 1, 21 kena bagi 2 dapat 10.5. Untuk dapatkan garisan setengah, kita kena bahagi 2 pada bahagian cawat ni 13.5. Sini ya. Daripada sini tepi ni ke sini 13.5. Kalau bagi 2 6, 3 suku. Ni 6, 12, 13. Kat sini 6, 3 suku. Kita buat garisan ke atas pun sama, 6, 3 suku. Dan di hujung kaki pun sama. Ambil daripada tepi 6, 3 suku. Kemudian kita buat garisan lurus. Garisan lurus ni adalah garisan untuk kita buat dat hidup yang pertama, ataupun ini adalah garisan tengah, side tengah Okey, kita ambil yang ni tadi 13.5 bagi 2 jadi 6 kat sini, 6 3/4, kat sini pun 6 3/4. Buat garisan lurus daripada atas terus ke bawah kaki. Okey. Kemudian kita buat macam mana kita dapatkan garisan keliling lutut. Kita tadi dah bagi 2 daripada cawat ke bawah, bagi 2 kat sini, kemudian kita naikkan 2 inci ke atas ya. Okey, lutut 22 tolak 1, 21 bagi 2 jadi 10.5. 10.5 tu kita ambil tengah lah. 10.5 kita bagi 2 jadi 5 suku. 5 suku kat sini ya. 10.5 kat sini. Maknanya sini 5 1/4, sini 5 1/4, yang ini tengah. Okey. Kita tanda macam ni. Bahagian bawah pula, bahagian pergelangan kaki. Pergelangan kaki 19 tolak 1 18. 18 bagi 2 9. Maknanya 9 kalau dibagi 2, sebab kita ini garisan tengah bila kita buat pembahagian kita kena sama. Kiri kanan ni sama. 9. Maknanya 9 bagi 2 kat sini ya. 4.5. Kita titik kat sini. Kita titik kat sini. Maknanya kat sinilah 9 Sini 4 1/2, 4 1/2. Ini garisan tengah. Jadi daripada sini ke sini dia akan jadi 9. Okey. Kita dah dapat garisan cawat, kita dah dapat garisan lutut dan juga bawah kaki ya. Jadi yang kaki ni kita teruskan. Kita buat garisan lurus. Kita gunakan pembaris lengkung. Kita tengok pinggang dia dulu macam mana.
Pinggang dia 40 bagi 4, 10. Yang ini saya cakap tadi, saya akan buat pattern yang hadapan keras, belakang getah. Kalau pinggang dia 40 bagi 4 maknanya 10. Saya ambil 10 hadapannya. 10 sini hadapannya, kita dapatkan 10. Kemudian kita pastikan ini garisan yang dibahagi dua ni tadi ni adalah garisan untuk lisu pertama. Lisu kita ada dua. Kemudian kita dah buat lisu ni, kita turunkan 2 inci, 1 inci setengah. 1 inci setengah, saya buat garisan putus Okey, 1 inci setengah. Ini bahagian tengah dia, tengah lisu. Lisu dia adalah 1 inci, maknanya setengah kiri, setengah kanan. Kita ambil macam ni Ini lisu hidup Lisu hidup. Okey, saya tunjukkan baju contoh, seluar contoh. Lisu hidup ni dia macam ni. Dia kalau lisu mati, kita buat macam lisu kain tu kan. Kita buat ujung ni, contohnya turun dia 4 inci, kita teruskan macam ni. Tapi yang ini lisu hidup, dia akan jahit daripada yang ini. Untuk jahit ni tengah, kita akan jahit 1,5 inci aja. Kita buat macam ni. Maknanya kat sini dia ada ada berlubang lah. Itu namakan lisu hidup Pertama, maknanya kalau setengah sini, setengah inci dia akan jadi 1. Jarak dia 2 inci daripada sini. Jarak ni 2 inci. Yang ni pun sama, lisu ni setengah, sini pun setengah. Jadi dia ada 2 lisu. Okey, kalau sini 1 inci, sini 1 inci, dia bila kita dah jahit, dia dah makan 2 inci kan? 2 inci. Kita ukur daripada sini, ni kita dah masukkan suku tadi. Kita nak dapatkan 10 inci kat sini. Pinggang pinggang dia 10 inci kat sini. Tapi kita dah curi lisu ni 2 inci. Yang sini 1 inci, yang ini 1 inci, jadi 2 inci. Kita akan ganti dia semula. Ganti dia, kita tambah sebelah sini 2 inci. Okey. Dia kat sini 10 kat sini, kita tambah dia 2 inci kat sini. Bila kita dah tambah 2 inci, dia akan dapat 10 lah. Bila kita dah jahit lisu ni, dia akan dapat 10 semula. Kat sini bukan kat sini. Ini adalah garisan yang dah ada ni, adalah garisan lurus masa mula-mula kita buat tadi. Kita gunakan pembaris. Mula kita tegakkan dulu. Kita gunakan pembaris ni, kita jumpa dengan yang sini Dia jangan nampak melengkung sangat. Okay. Yang ni tak pakailah, sebab kita dah keluarkan. Bila dah temu kat bahagian cawat ni, kita gunakan pembaris yang ni. Okay. Ini garisan dia. Untuk mulut poket, kita start daripada garisan yang 1,5 ni tadi. Kita turunkan 1,5. Sebenarnya kita turunkan 1,5 ni untuk panjang lisu yang kita nak buat. Lepas tu kita akan start daripada sini, mulut poket 6 inci. 6 inci mulut poket, yang nanti kita akan jahit lah kat sini. Okay, mulut poket dah ada. Kemudian okey, yang ini semua dah ada. Yang ni punggung dia 45 bahagi 4, jadi 11 1/4. Daripada sini ke sini 11 1/4 campur kelonggaran 3 suku inci.
kita buat garisan 4 segi. Kemudian kita tambah lagi 1,5 inci. Ini point dia. Kita naikkan 2,5 inci. Atas masukkan 1/4 inci. Point ini bertemu sini. Kemudian kita belok. Okey. Saya ulang sekali lagi ya. Bahagian lutut, macam mana untuk dapatkan bahagian lutut? Kita bahagi dua antara cawat dengan bawah kaki ni. Di sini point dia. Kemudian kita naikkan 2 inci ke atas. Dia akan jadi macam ni. Kemudian untuk bahagian bawah, pergelangan kaki 19, tolak 1, 18. Bahagi 2 dapat 9. Bila 9 kita dah dapat point tengah kat sini. Maknanya kita bagi 2, 4,5, 4,5. Maknanya daripada hujung ke sini jadi 9 inci. Okey. Yang belakang getah semua, jadi dia tak ada lisu lah. Belakang ni, depan aja dia tak lisu. Ini dia letak lisu satu saja. Tapi saya buat 2 lebih cantik lah. Yang ini belakang tak ada lisu, okey. Tapi kalau nak buat keras semua, belakang kita kena letak lisu. Kemudian jumlah pinggang tadi 40, kena bagi 4, belakang 10, depan pun 10. Untuk buat pola belakang, saya tak gunakan pola lain, saya gunakan pola hadapan. Jadi kita akan ganjakkan ke sana, lebih mudah dan lebih faham. Dia punya garisan dia tak lari. Saya gunakan pen merah ya untuk bahagian belakang. Bahagian belakang bezanya dia besar sikit. Okey. Kita ambil bahagian ni dulu ya, bahagian cawat. Kita turunkan dia punya garisan ni ke bawah dalam 1 cm. 1 cm ataupun lebih kurang 3 per, kalau ikutkan setengah, tapi 3/8 pun boleh lah. 3/8 contoh kat sini. Dan ni saya dah turunkan ya. Okay. Kita turunkan daripada garisan hadapan ni ke bawah 3/8 ataupun setengah. Kemudian daripada point ni untuk hadapan ni, kalau hadapan kita tambah 1/2, bahagian belakang saya tambah 3 inci ya. 3 inci kat sini. Okey. Dia punya bahagian lutut pun saya tambah 1 inci. Sebab bahagian depan kita dah tolak. Jadi bahagian belakang kita kena campur 1 inci sini. Jadi kita dah dapat point sini dan point sini. Okey. Untuk bahagian ni kita naikkan 2,5. Kemudian kita akan keluarkan daripada titik hadapan ni 3/4. 3/4 kat situ. Okey. Kemudian daripada garisan tepi ni kita masukkan 3/4 kat sini. 3/4 kat sini. Kita buat garisan lurus daripada yang kita keluarkan 3 suku tu. Kemudian kita gunakan pembaris belok ni. Kita temukan point dia ya. Okey. Yang ni kita dah boleh luruskan. Ini 1 inci beza dia. Yang bawah pun 1 inci. Yang ini 3 inci. Yang pada bahagian pinggang kita naikkan 0,5 inci daripada garisan ni, garisan yang hadapan ni, naikkan 1/2 inci. Kemudian kita akan temukan dengan bahagian yang hujung. Disebabkan getah semua, saya tak buat lisu belakang. Bezanya kat situ aja. Mudah kan? Sebab kat sini kita keluarkan 3/4. Kat sini kita keluarkan 3 inci. Yang ini saya naikkan 0,5 inci. Yang ini saya tambah 1 inci. Yang bawah pun 1 inci. Lepas ni siap.
Okey, macam mana kita nak check dia punya sauk dia 29. Ini selalunya dia orang keliru Yang tadi kita dah buat kiraan semua. Kita check pada bahagian hadapan. Kita ambil yang dah masuk suku yang depan ni kita tak pakai lagi. Kita akan dapat 12,5. 12,5 hadapan Kemudian belakang kita dapat 14. Kemudian ini kita belum campur band satu suku sebab kita punya kiraan 29 adalah daripada kiraan band dia sekali. Band dia adalah 1/4. Kita campurkan 12 campur 12,5 campur 1/4, 12 13 3/4. 14 campur 1 15 1/4. Bila kita tambah yang ini 28, 3 suku campur suku jadi 1. Jadi 29. Ini hasilnya lah 29. Sekiranya bila kita dah ukur 29 kurang, kita boleh yang belakang ni kita boleh tambah sikit. Kita boleh adjust bahagian hadapan, kita tambah sikit ataupun kedua-duanya kita adjust lah sikit-sikit kan. Kita akan dapat 29 untuk dapatkan keselesaan dia. Untuk yang ini nanti kita tambah kain lain bila nak potong. Bahagian bawah ni dia punya lipatan bawah saya terus tambah 2 inci. Ini untuk lipatan Untuk lipatan 2 inci. Macam biasa yang sebelum ni saya buat untuk baju Melayu, lipatan bawah ni untuk tangan ataupun lipatan bawah baju. Kalau saya ambil 2 inci, kita boleh ambil 1/2 dia punya lipatan dia ataupun 1 suku. Jadi lebihan ni adalah untuk kita lipat ke dalam. Dan satu lagi, yang ni bila kita nak potong, kita keluarkan sedikit. Okay. Kita keluarkan sedikit sebab nanti bila kita jahit, macam saya cerita pada bahagian tangan, kita tak boleh jahit lurus. Sebab nanti bila kita jahit lurus, kita buat lipatan, bahagian atas ni dia akan berkedut. Untuk seluar apa saja, sama ada kita buat seluar tidur ataupun palazzo, caranya sama. Cuma kalau nak buat getah semua, biasa kalau seluar tidur ni kita suka getah semua kan, abaikan ni. Tak perlu buat lisu. Kita buat lurus saja macam ni, semuanya sama. Tak perlu lisu. Kemudian tak perlu labuh 41, tolak 1 suku, tak perlu. Cuma kita ambil 41, kemudian kita tambah aja kain tu. Kain kalau kita punya getah 1 inci, kita lebihkanlah 1,5 inci ataupun 2 inci. Okey. Untuk lipat nanti. Kalau untuk palazzo, kat sini dia kita pakai belok Kat sini kita besarkan bahagian bawah. Kita adjust di bawah. Berapa yang kita nak kelebaran bawah ni, kita luruskan aja kat sini. Kita luruskan je. Misal kata kat sini kelebaran dia yang ni 18. Kita ambil contoh Kelebaran dia biasa 16, 15, ikut sukalah. Kita tambah aja. Sini kita tambah sikit, sini kita tambah sikit. Sama je, dia punya yang penting bahagian sini. Bahagian sini yang penting. Kemudian kita check yang ini. Yang ini lagi yang penting
Kalau kita ukur yang ini 28,5, kita ganjakkan ke sana, kita mesti dapat jumlah yang sama 28,5. Tak boleh satu pendek, satu panjang. Nanti bila kita sambung bahagian kelengkang, dia tak sambung. Okey, rasanya setakat ni untuk merajah seluar. Lepas ni saya akan potong dan kita potong pada bahagian kain. Okey.